آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما أزواجه صلى الله عليه وسلم ف11. Adapun isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu 11 orang. Wa hunna Khadijatu bintu Khuwailid. Sayyidina Khadijah binti Khuwailid daripada Bani Asad bin Abdul Uzza daripada Quraisy. Wa Aisyah bintu Abi Bakar daripada Bani Taim daripada Quraisy. Wa Hafsatu bintu Umar yani Ibn Khattab daripada Bani Adi daripada Quraisy. Wa Ummu Salamah bintu Umayyah dan isteri baginda Ummu Salamah bintu Umayyah daripada Bani Makhzum juga daripada Quraisy. Wa Saudah binti Zam'ah juga daripada Quraisy. Wa Zainab bintu Jahshin sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam juga daripada Quraisy. Wa Maimunah bintul Harith juga daripada Quraisy. Wa Zainab bintu Khuzaimah wa Juwairiyah bintul Harith daripada Bani Mustalaq atau Bani Mustaliq al-Khuza'iyah pada Khuza'ah. Wa Safiyah binti Huyayyin daripada Bani Israel. Jadi itu 9 orang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan isteri baginda itu daripada Quraisy. Sebahagian besarnya daripada Quraisy. Dan menariknya tidak ada daripada Ansar. Tidak ada daripada Ansar. Walaupun baginda Nabi berkahwin selepas Madinah tu Nabi berkahwin ramai, tapi tidak ada seorang pun daripada kalangan orang Ansar isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safiyah binti Huyai daripada Bani Nadir. Bani Nadir ini ialah satu farah daripada Nabi Allah Harun alaihi salam, keturunan Nabi Allah Harun alaihi salam, mana daripada sebut Lawi bin Yaqub. Daripada kalau Bani Israel ni dia ada 12 asbat. 12 asbat, jadi sebut Lawi. Daripada jadi Sayyidina Musa bin Imran, Harun bin Imran tu daripada Lawi. Orang putih panggil Lawi. Jadi pernah dikatakan Siti Safiyah, dia sebenarnya katanya guru kita Syekh Ahmad Ali Taharayyan, al-mar'atu mar'atu wa in kanat ummal mu'minin. Dia kata bermula orang perempuan itu tetap orang perempuan walaupun dia itu isteri Nabi. Bermula orang perempuan itu tetap orang perempuan walaupun dia isteri Nabi. Maka ada sifat nak bersaing, ada sifat nak lebih dia. Maka ada seorang daripada isteri Nabi memberitahu kepada Siti Safiyah, anti Israiliyah. Bani Israel. Daripada anak cucu Israel. Nabi SAW jadi sedihlah. Jadi satu macam penghinaan juga lah. Sebab sebut Yahudi itu macam antisemitism lah sekarang ni. Maknanya mu'adatus samiyah lah. Padahal orang Arab pun Sam juga. Sam bin Nuh juga. Jadi macam mana tu? Nabi kita SAW beritahu Siti Safiyah, jawab balik. Ini akhlak baginda Nabi.
menangani krisis. Tidak krisis sangat, dia jadi kayak padanya kalau jawab begini, apa dia, walidi Harun alaihi salam, maknanya datuk aku atas tu Nabi Allah Harun alaihi salam, wa ammi Musa alaihi salam, dan bapa saudara saya Nabi Musa alaihi salam tu saudara dia lah, wa zauji Muhammadur Rasulullah dan juga suami saya Muhammad SAW. Okey, siapa boleh lawan ni? Siapa daripada isteri-isteri Nabi yang boleh lawan ni? Boleh lawan kelebihan saya. Mana saya Nabi Harun, pak saudara Nabi Musa, suami Nabi Muhammad. Jadi ada kira benar lah, benar kot. Nak benar ya, tak apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Wa Safiyyah bintu Huyayyin mata 'indahu ithnatani Khadijah wa Zainab bintu Khuzaimah. Telah wafat di sisi baginda dua orang isteri baginda, iaitu Khadijah bintu Khuwailid, itu wafat di Makkah selepas kepada Nabi keluar daripada pemulauan ataupun pemboikotan dan juga persekatan ekonomi, ikutlah bahasanya, kita nak sebut macam mana. Wa Zainab bintu Khuzaimah. Jadi Siti Zainab binti Khuzaimah ini gelarannya Ummul Masakin. Ummul Masakin itu ibu kepada orang-orang fakir miskin. Balik Siti Zainab binti Khuzaimah ni, dia menjadi isteri Nabi hanya beberapa bulan kemudian dia wafat. Nabi SAW memperisterikan dia kerana dia ni suka membantu orang-orang miskin. Mana dia tu ibu kepada orang-orang miskin, maka diperisterikan oleh baginda Nabi SAW. Tapi dia wafat sebelum Nabi wafat lagi. Wa tuwfiya 'an tis'il baqiyati, dan baginda wafat meninggalkan 6 orang isteri sebagai isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam kita baca dalam kitab apa dia ni, Aqidatul Awam, an tis'i niswatin wafatul Mustafa. Jadi ada 9 orang isteri Nabi, yang mana Nabi ketika Nabi wafat 9 orang mereka tu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Khuyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Mereka itu telah diberi pilih oleh Allah. Maknanya isteri Nabi ini memang bukan seperti mana isteri manusia lain. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'. Itu disebut dalam Al-Quran. Wahai isteri-isteri Nabi, kalian bukan seperti manusia, wanita-wanita lain. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'. Baik. Jadi macam mana pilihannya? Khuyirna, mereka diberi pilih, maknanya untuk hidup sebagai isteri Nabi dengan serba kekurangan, mana tak ada perhiasan hidup di dunia, ataupun nak perhiasan hidup di dunia, kesenangan hidup di dunia, maka Nabi SAW diberi pilihan, fasarrih famatti'hunna wasarrihhunna sarahan jamilah. Kalau ada isteri Nabi mahu perhiasan dunia, maka wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berilah pada mereka kesenangan sementara di dunia. Matti'hunna, berilah mut'ah perpisahan. Mut'ah tu mana sagu hati perceraian. Bagilah pada mereka sagu hati perceraian. Famatti'hunna wasarrihhunna sarahan jamila, dan lepaskanlah mereka itu. Maka 9 orang ini semuanya, bila Nabi bagi pilihan, semuanya memilih untuk duduk bersama dengan Nabi. Ini 9 ni. 9 ini semuanya memilih untuk bersama baginda SAW. Disebut oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Az-Zakhairul Muhammadiyah. Dia kata sebenarnya Nabi ada seorang isteri, seorang lagi pada masa itu, yang juga telah dikahwini oleh Nabi, dan Nabi beri pilihan kepada dia, dan dia telah pilih untuk bercerai dengan Nabi. Namanya Fatimah bintu Dhahak. Jadi Fatimah bintu Dhahak
selepas daripada peristiwa itu, dia mengutip tahid-tahid kering. Maka dia mengatakan, anat ta'isah, ikhtartu dunya, akulah orang yang celaka kerana aku telah memilih dunia. Mana dia memilih dunia daripada duduk sebagai isteri Nabi SAW. Jadi yang duduk isteri Nabi, Ummul Mukminin itu sanggup duduk dengan Nabi dengan tidak ada perhiasan dunia. Qala wa amma sarariyuhu fa arba'un. Adapun sarari, mana hamba-hamba perempuan baginda SAW. Maksud sarari jamak bagi surriyah. Surriyah beza dengan amah. Amah itu hamba perempuan, tapi kalau sarari ataupun surriyah itu yang digauli walaupun tidak ada giliran. Faham tak ada giliran? Kalau isteri itu dia ada giliran. Kalau sarariyah, surriyah itu kalau Syekh Daud Al-Fatani terjemuh pada masa zaman dia terjemuh sebagai gundik. Mana gundik-gundik baginda Nabi SAW. Bahasa kita zaman sekarang mungkin kita tak nak terjemuh sebab zaman kita hamba pun tak ada. Jadi zaman dia tu biasa saja kalau terjemuh gitu. Zaman kita ni macam jahat, macam berat sangat ya. Macam berat sangat terjemuh macam tu. Wa amma sarariyuhu fa arba'u. Mariyatul Qibtiyah, itu Siti Maryah, dihadiahkan oleh Maqawqis Al-Misri, Al-Qibti. Dihadiahkan oleh Raja Maqawqis. Dihadiahkan dengan ada ijab kabul tak? Tak ada ijab kabul. Hanya dihantar oleh Maqawqis dan Nabi terima. Nabi terima dua orang hamba. Seorang nama Syirin, adik-beradik dengan ataupun keluarga Maryah, dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit. Dan seorang lagi Siti Maryah itu dijadikan suriyah bagi Nabi SAW. Wa Raihanatul Quradiyah, itu Raihanah daripada Bani Quraizah. Daripada orang Yahudi lah, ya, daripada Bani Quraizah yang ditawan oleh Nabi SAW, juga dijadikan suriyah oleh baginda SAW. Bani Quraizah ni dihukum orang laki-laki mereka tu dipancung, dan anak-anak zuriat mereka itu dijadikan tawanan. Perempuan dan juga anak-anak mereka jadikan tawanan. Tapi baginda Nabi masih lagi berfikir positif. Katakan dendam pula ni pokok ni pada orang Islam. Tidak, Nabi beritahu akan ada daripada Bani Quraizah ni akan jadi orang alim. Itu disebut oleh Syekh Taqiyuddin, anak kepada Syekh Taqiyuddin An-Nadwi dalam tesis dia Nubu'atul Rasul. Itu Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi. Dia daripada kalangan tabi'in. Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi itu daripada tabi'in, itu daripada Bani Quraizah. Dan jadi orang alim dan ahli Quran. Antara benda yang menarik yang disebut oleh Al-Imam Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi, jadi kata ulama dia ni salah satu daripada dalailun nubuwah. Muhammad ibn Ka'ab, sebab Nabi memberitahu tentang dia. Mana ketika Nabi SAW menawan orang Bani Quraizah tu, akan ada daripada Bani Quraizah ni daripada Yahudi. Akan ada jadi orang alim ni daripada kalangan umat Islam. Maka orang itu ialah Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi. Dia kata apa? Dia kata Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi menjadi ahli Quran yang sangat hebat. Dia mengatakan bahawasanya tidak akan disebut sempurna nikmat dalam Al-Quran melainkan akan disertakan dengan pengampunan. Tidak disebut wa liyutimma ni'mati 'alaikum. Maknanya kalau disebut tamamun ni'mah di dalam Al-Quran, maka maksudnya ialah al-maghfirah. Tengoklah semua tempat Al-Quran. Maka bila kita sebut Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha, Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha, maka maksudnya ialah kita minta, ya Allah, sempurnakan nikmat atas aku, maknanya ampunilah aku. Siapa sebut tu? Sayyidina Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW dia akan jadi orang alim daripada
umat Nabi Muhammad SAW. Dia lahir selepas zaman Nabi. Tapi dia bukan keturunan ni, dia keturunan Bani Quraidah lah. Jadi jangan marah sangatlah kepada orang Yahudi tu. Bukan jangan benci pada keturunan dia, benci kepada perbuatan dia. Benci kepada perbuatan dia. Mana kalau dia tak beriman, benci pada kekufuran dia lah. Jangan marah kepada orang kafir, marah kepada kufur dia. Sekarang ni kafir pun tak bagi sebut dah. Qala Rayhanatul Quradiyah wa wahidatun wahabatha lahu Zainab bintu Jahshin. Dan ada seorang hamba perempuan baginda yang tidak diketahui nama yang telah menghadiahkan kepada baginda oleh Siti Zainab. Siti Zainab telah menghadiahkan kepada Nabi SAW. Warabi'atu asabaha min ba'di sabihi. Dan yang keempat, hamba perempuan yang keempat ataupun as-surriyah yang keempat ialah yang baginda mendapati akan dia daripada setengah tawanan. Jadi ini sarari Nabi SAW. Qala wa amma a'mamuhu, dan adapun bapa saudara baginda. Kalau setengah kita kata mamuk baginda. Itu bukan mamuk baginda. Bapa saudara baginda. Fa Abu Talibin. Maka Abu Talib. Jadi disebutkan Abu Talib itu kenapa? Abu Talib bukan sulung Abdul Muttalib. Sulungnya Abu Muttalib ialah Al-Harith. Tapi kenapa disebut Abu Talib dulu? Sebab Abu Talib itu saudara seibu sebapa dengan Abdullah, ayahanda Nabi. Dan kerana kemuliaan dia menjaga Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awah. Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada Nabi melalui Abu Talib. Wa amma nikmat Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Itu dengan dilindungi baginda ketika kecil. Dengan dipelihara oleh Abu Talib. Fa Abu Talibin wa Zubairu. Zubair ibn Abdul Muttalib. Wa Hamzatu. Wal Muqawwimu. Muqawwimu ni setengah kitab tak sebut dah. Saya cari kata kot. Siapakah Al-Muqawwim? Dalam kitab Bahjatul Mahafil tak ada. Jumpa akhir-akhir sekali terjumpa. Dia kata Al-Muqawwim bin Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan namanya Abdul Ka'bah. Ada kata namanya Abdul Ka'bah. Wafat dia sebelum kenabian. Mana dia wafat sebelum Nabi. Jadi kalau kita kena faham mudah. Nak faham mudah saja. Mana berapa orang saja bapa saudara Nabi yang sempat dengan kenabian Nabi SAW. Itu diperselisihkan. Berapa orang saja. Ada kata Az-Zubair sempat. Ada yang mengatakan Az-Zubair bin Abdul Muttalib sempat. Ya, untuk faham semua ni mudah ya. Kita kena tahu Abdul Muttalib wafat umur berapa. Abdul Muttalib datuk Nabi tu wafat umur berapa. Kebanyakan ahli sirah, ahli sejarah mengatakan Abdul Muttalib ketika wafat usianya pada usia 108 tahun. Maknanya masa tahun gajah tu umur dia 100. Masa tahun gajah tu umur dia 100. Masa tahun kelahiran baginda SAW tu Abdul Muttalib sudah umur 100. Baik, kerana Abdul Muttalib tu umur 100, Haris anak sulung tu umur berapa agak-agak? Anaknya agak-agaknya. Mana kita kata kalau anak sulung tu, kita kata Abdul Muttalib tu kahwin lewat lah, kita kata 30, 70. Mana kalau 40 tahun kemudian, 40 tahun 100 lebih je lah. Jadi kebanyakan bapa saudara Nabi SAW itu tidak sempat dengan Nabi SAW berdakwah. Kebanyakannya. Cuma ada yang dibersedia. Hak pasti sempatnya Abu Lahab, Abu Talib. Itu pasti sempat. Az-Zubair khilaf. Ada kata Az-Zubair tu masih ada ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat Quran kepada Nabi, sebarkan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga kamu yang dekat.
Itu ketika tu ayat tu turun selepas daripada Iqra. Selepas daripada ya ayyuhal muddathir. Antara ya ayyuhal muddathir sehinggalah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Kata setengah ulama ada fa'andir ashratakal aqrabin tengah-tengah. Mana sebelum Nabi disuruh berdakwah kepada semua Quraisy, Nabi diperintah supaya berdakwah kepada puak-puak anak-anak dia dulu. Maka kata ahli sejarah, Nabi sudah berdakwah kepada anak-anak dia dulu. Jadi ada yang mengatakan ketika itu Abu Lahab dengan Az-Zubair itu sudah berlawan mulut. Ada riwayat, ada kata yang berlawan mulut tu Abu Lahab dengan Abu Talib. Kata, kata lain macam anak-anak tahu kita bercakap ni Abu Lahab. Abu Lahab kata, sebelum jadi apa-apa, baik kita sekat dulu dia. Katanya Abu Lahab. Maka ada kata, Abu Talib jawab, anak saudara kita jagalah. Kalau ada orang Arab, seluruh Arab ni nak apa-apa ke dia, kita jagalah anak saudara kita. Jadi ada yang mengatakan Abu Talib dan ada riwayat mengatakan Az-Zubair. Jadi Zubair tu diperselisihkan. Tapi anak-anak dia masuk Islam semua. Wa Hamzatu wal Muqawwim wal Abbasu wal Abbas. Abbas juga sempat dengan Nabi confirm. Wa Dirar wal Harith wa Qutham. Sam bitha. Qutham. Wa Abu Lahab wal Ghaidaq. Ghaidaq tu ada kata namanya gelaran. Itu ada kata nama dia, ada kata gelarannya. Lepas tu nama sebenarnya apa? Ada kata nama sebenarnya Abdul Uzzah ataupun Abdul Manaf, wallahu a'lam. Tapi Al-Ghaidaq itu ialah maknanya yang lebat. Maksud lebat tu apa dia? Lebatnya dari segi pemberiannya, pemurahnya. Walam yuslim minhum illa Hamzatu wal Abbas. Dan tidak masuk Islam daripada kalangan mereka itu melainkan Hamzah dan Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Baik yang lain, Abu Talib dengan Abu Lahab tu jelas tak masuk Islam. Abu Lahab jelas tak masuk Islam. Abu Talib itu diperselisihkan besar. Diperselisihkan dengan perselisihan besar. Ramai ulama mengatakan dia tidak Islam, tapi ramai ulama mengatakan kita berharap dia beriman. Dua benda yang berbeza tu. Dan kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diazab kerana tidak mengucap, bukan diazab kerana kerana tidak beriman. Dua benda yang berbeza dah di situ. Ala kulli hal khilaf tu berlarutan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sama-sama ahli sunnah lah. Tentang hakikat iman tu basit ke murakkab. Adakah semata-mata tasdik itu jadi kau seorang beriman, ataupun kena ada ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, mana kena murakkab dengan ikrar ataupun tidak. Itu perbahasan panjang. Walhasil perbahasannya panjang. Apa dia? Yang pasti masuk Islam dua orang. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Wa amma ammatuhum. Dan adapun ammat, ibu-ibu saudara baginda sebelah ayah, mana adik-beradik saudara-saudara perempuan Abdullah ini ayahnya Nabi, fahum Safiyyatu wa Atikatu wal Bayda'u wa Barratu wa Umaymatu wa Arwa ataupun wa Urwa. Aslama minhunna Safiyyatu. Dia kata yang masuk Islam, jadi supaya kita tahu dah, masuk Islam tu pastinya Safiyah. Macam tadi juga Hamzah dengan Abbas tu pasti masuk Islam. Adapun Sayyidina Abu Talib itu diperselisihkan, perselisihan yang panjang. Abu Lahab confirm pun didapat rahmat juga oleh Allah Taala pada setiap hari ini, insya-Allah. Lepas tu hak lain tu diperselisihkan sampai ke tidak dengan dakwah Nabi. Adakah daripada ahli fatrah ataupun tidak. Boleh. Wa amma ammatuhu. Maka kerana tu kita tak boleh kata Islam lah. Dia tak nak kata Islam. Maka tidak Islam lah. Kalau ahli fatrah pun kita tak boleh kata Islam. Wa amma ammatuhu fahum Safiyyatu wa Atikah. Wal Bayda' wa Barrah wa Umaymah wa Arwah. Jadi itu semua
Aslama minhunna Safiyah. Yang pasti masuk Islam Safiyah. Safiyah ini si ibu sebapak dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia adik lagi. Ni nama usul Nabi. Mak paling bosu, mak saudara Nabi SAW. Waqtulifa fi islami Atikata wa Arwah. Dan diperselisihkan oleh ahli sejarah, adakah Atikah tu masuk Islam dan Arwah binti Abdul Muttalib masuk Islam ke tidak. Itu diperselisih oleh sejarah. Ada yang mengatakan masuk Islam. Bahawa Atikah ni masih ada ketika perang Badar. Masa peristiwa perang Badar, Abbas bin Abdul Muttalib dipaksa keluar oleh Abu Jahal. Abu Jahal, kalau kamu betul-betul bersama dengan kami, Abbas, kamu kena keluar perang bersama kami. Jadi Atikah binti Abdul Muttalib beritahu kepada Abbas jangan pergi perang. Atikah dia kata apa pasal apa? Sebab saya mimpi tak molek. Katanya Atikah, saya mimpi tak molek, dia kata. Ada ramai kena sembelih. Ada ramai yang akan kena sembelih di perang Badar ni. Kalau pergi maknanya gerah lah sekali ni. Mana tu bahasa Kelantan lah tu. Kalau pergi juga gerah lah maknanya. Jadi katanya Abah ni memang dia tak segi pun. Memang dia tak segi pun. Dia beritahu kepada Abu Jahal. Tak boleh kakak tak beri. Alasan best juga tu kakak ni. Kalau mak tak ada kakak dah kita kena dengar. Kakak dia kasi tempat maknya. Jadi Abu Jahal kata macam mana? Aku ingat kau lelaki-lelaki ya Bani Hashim jadi Nabi. Bapak Bani Hashim ni bukan lelaki-lelaki yang jadi Nabi. Orang perempuan apa ada juga jadi Nabi ni. Boleh hoyak benda gaib juga dia. Abu Jahal memelah. Maka pergi jugalah Abbas bin Abdul Muttalib pergi jugalah perang. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dia dengan malaikat. Dia ditawan oleh malaikat. Dan dia beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, bukan manusia ni. Orang yang tangkap aku bukan mereka ni. Bukan mereka hak ada ni. Baik, jadi khalah Nabi tak ada khalah. Jadi khalah Nabi SAW itu tak ada. Tak ada sebab Siti Aminah tu tunggal. Cumanya ada orang iktiraf. Apa? Orang iktiraf betul ke tunggal? Sebab dalam Quran dalam surah Ahzab ada inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banatu ammika wa banatu ammatika wa banatu khalika wa banatu khalatika allati hajarna ma'ak. Ada wa banatu khalatika. Allah Ta'ala menghalalkan kepada Nabi banatul khalat. Mana kalau Nabi nak kahwin, maknanya keutamaannya kalau Nabi nak kahwin dengan sepupu-sepupu. Wa banatu khalatika. Jadi khalat ada disebut dalam Quran, khalatika. Diidafah kepada Nabi pula. Siapa tu? Banatu khalatika. Jadi kata guru kita Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala wa nafa'ana bih, maksud khalatika di situ bukan adik-beradik Siti Aminah, tapi maksudnya mana-mana perempuan daripada Bani Zuhrah. Maknanya keutamaan jugalah kalau Nabi kahwin dengan perempuan orang perempuan daripada Bani Zuhrah. Baik. Qala wa amma murdi'atuhu fa Halimatu Sa'diyatu wa Thuwaibatu jariyatu Abi Lahab wa Ummu Aymana Barakatul Habsyiyah. Adapun orang-orang yang menyusui baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ibu susu kepada baginda, maka disebutkan di sini 4. Jadi kata Said Muhammad bin Ali Maliki, jangan lupa yang menyusukan Nabi juga ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlepas pandai. Ibu Nabi juga menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian barulah Siti Halimah As-Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni daripada puak-puak Hawazin. Puak Hawazin ni daripada Bakar bin Wa'il. Daripada Bakar bin Wa'il. Daripada puak-puak Taif ni. Daripada dekat dengan Thaqif. Baik, dia kemudian Thuwaibah. Thuwaibah tu jariyati Abi Lahab. Itu hamba perempuan Abi Lahab yang dimerdekakan oleh dia. Pada hari lahir Nabi SAW. Dia menyusulkan Nabi dan dia menyusulkan juga Hamzah. Dan dia jugalah yang menyusulkan Abu Salamah. Abu Salamah Al-Makhzumi. Daripada suami pertama Ummu Salamah. Jadi adik-beradik susu Nabi itu. Suwaibah jariyat Abi Lahab wa Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hamba yang dibeli oleh Abdullah. Hamba yang dibeli oleh Abdullah. Aiman tu anak dia dah. Nama laki-laki. Nama anak laki-laki dia. Jadi disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tak silap dalam kitab Isabah fi Tamyizus Sahabah, bahawasanya Nabi SAW dan Nabi berjalan keluar pergi raya, Nabi berjalan dengan keluarga dia. Keluar daripada rumah, ramai-ramai, berlarut pergi ke masjid. Jadi antara orang yang berjalan rapat dengan Nabi ialah Aiman. Aiman anak kepada Ummu Aiman. Bersadah lah tak Aiman tu. Mana kalau Ummu Aiman tu ibu susu Nabi SAW, Aiman tu adik-beradik susu. Tapi dengan lain lah. Dia anak betul. Anak kepada Ummu Aiman. Nama sebenarnya Barakatul Habsyiyah. Jadi ada seorang ulama yang besar. Bila dalam masalah menyusukan Nabi SAW ni, kata kita kena pegang betul-betul bahawasanya ibunda Nabi SAW itu menyusukan baginda SAW. Cuma ada orang Arab sahaja. Mereka tidak menyusukan anak ketika nifas. Jadi Nabi, tapi adat mereka juga, mereka menyusukan anak dengan al-laba'. Al-laba' tu susu yang mula-mula keluar. Orang sekarang panggil kolostrum. Itu kata dalam kitab fiqh kata wajib diberikan kepada anak. Susu tu wajib diberi kepada anak. Kolostrum mula-mula. Wajib pada syarak dari ulama fiqh. Baik, walhasil oleh kerana Siti Aminah tu menyusulkan Nabi, pasti dah dia tu selamat di akhirat. Pasti dah dia selamat di akhirat. Pasal apa? Sebab kalau orang perempuan Bani Israel yang memberi minum kepada anjing itu masuk syurga, maka orang yang menyusulkan Nabi SAW lebih-lebih lagi akan masuk syurga. Boleh dah? Boleh, paling senang sekali tu. Tokelah mulia. Tokelah mulia. Bani Israel dah, daripada Bani Zurah Quraisyah ni. Dia pula mak Nabi. Tokelah mulia. Belah kasihan kepada anjing lagi, pada belah kasihan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah dah. Jadi itu perkara-perkara yang wajib kita tahu tentang baginda Nabi SAW. Jadi kata ulama, hak wajib tahu fardu ainnya Halimah. Fardu ain kita tahu. Hak lain fardu kifayah. Hak kita tahu. Halimah tu Sa'diyah. Makin kita tahu, makin kita lebih kita insya-Allah lebih cinta kepada Nabi SAW. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki disebut dalam kitab Tarikh Al-Hawadithin Nabawiyah. Saya baca terjemahan ya. Sebab kitab tu payah nak cari. Orang dipaham baca Tarikh Hawadith Nabawiyah ni pada Maulid Arba'in. 40 hari tu dia baca lepas Mahalul Qiyam, baca Tarikh Al-Hawadith An-Nabawiyah. Saya tengok dia gitulah. Karangan Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi disebutnya Siti Aminah dan Siti lepas Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah, Siti Halimah pernah datang
kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, dan Nabi bagi kepada dia kambing. Masa itu ketika musim kemarau dan susah, dan Nabi SAW telah menghadiahkan bilangan kambing yang banyak kepada Siti Halimah. Dan kemudian Nabi bertemu pula selepas peperangan Hunain. Nabi bertemu dengan Siti Halimah dan Nabi menghamparkan kain ridak baginda untuk duduk oleh Siti Halimah. Sehingga keluarga tengok, siapa perempuan yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Maka kata tu ibu Nabi, ibu yang menyusukan Nabi SAW. Maka semua sahabat-sahabat Nabi kenal Halimah As-Sa'diyah. Hay'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk, sebagaimana kita tahu, kita belajar, asalnya kita belajar sirah. Sirah ni salah satu daripada ilmu al-ulumun nabawiyah. Salah satu daripada ilmu kenabian ataupun ilmu yang dibangsa kepada Nabi. Tapi dalam kebanyakan kitab sirah, dia ada juga sentuh yang baki lagi daripada ilmu-ilmu an-nabawiyah. Al-ulumun nabawiyah, iaitu syama'il, disebut juga dalam kitab sirah, fadail disebut juga dalam kitab sirah, khususiat disebut juga, disentuh juga dalam kitab sirah, dan juga mukjizat dalail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita nak masuk kepada hay'ah. Hay'ah ini mana rupa paras luar baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara lajulah insya-Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling sempurna pada kejadiannya, daripada bentuk fizikal. Ini satu perkara yang kita wajib kita beriman. Tubuh Nabi itu paling sempurna. Bahkan kata dalam kitab perukunan, semua nabi-nabi pada zaman dia tubuh paling sempurna, paling sihat. Paling molek semua nabi-nabi. Kalau orang kata Nabi Musa tu tak betul, tubuhnya tak fit ke, maka orang itu tak beriman dan menyakiti Nabi Musa. Dan maka kalau ayat gitu pada Nabi SAW, lebih-lebih lagi lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Jangan sekali-kali orang beriman jadi seperti orang Yahudi. Apa Yahudi? Yahudi itu dia memburuk-burukkan Nabi Musa. Pokok Yahudi adalah ni, tok nenek dia. Lepas tu apa duk marahnya? Tok nenek dia tu bukan hak ada zaman Nabi. Hak zaman Nabi Musa tu. Jadi katanya, kenapa diselar? Sebab Allah hak ada pada zaman Nabi pun kecek gitu juga. Memburukkan Nabi Musa juga. Maka oleh kerana dia, orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad masih lagi memburukkan Nabi Musa, maka diturunkan ayat tu. Jangan sekali-kali mempelekehkan. La takunu kalladzina adaw Musa. Jangan jadi seperti Yahudi yang telah menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qala. Maka Allah Ta'ala telah, sebab apa tu? Tahu baca sendiri dah tafsir ayat tu dah, surah Ahzab. Kana sallallahu, sebab mereka mempertikaikan kepada Nabi Musa. Qala kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling sempurna kejadiannya. Abyadul wajhi, putih wajahnya. Putih tu musyrab bil humrah. Putih kemerah-merahan. Siapa dia yang mengatakan Nabi gelap, hitam, kafir. Jadi ada satu riwayat yang mengatakan asmar dalam kitab riwayat. Dalam riwayat Tirmizi, Syama'il ada riwayat yang mengatakan asmar. Jadi ada orang terjemuh asmar tu gelap. Maka salah. Kata guru kita Syekh Mustafa Abu Sulaiman Nadwi, bahkan kalau terjemuh sawo matang pun salah. Kalau terjemuh asmar sawo matang pun salah. Maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh Mustafa Abu Sulaiman Nadwi, orang yang putih sangat-sangat, bila kena matahari dia jadi kemerah-merahan. Itu maksud dia. Maknanya Nabi tu jadi naik merah dia bila kena matahari. Bukan maksud Nabi tu gelap kena cahaya matahari. Jadi asmar tu asal mana gelap, hitam, legam. Siapa dia kata begitu, kata ulama dari kitab Jawi, kafir. Nabi kita putih sallallahu alaihi wasallam. Abyadul wajhi, hasanal fami. Sangat indah sekali mulut baginda. Azimal hamati, dan sangat besar tubuhnya. Tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam itu
kepala baginda itu besar, tapi besar tu berbetulan dengan badan baginda yang tegak. Bukan kata besar kepala tu maksudnya besar daripada tak normal, kepala besar tubuh kecil, itu tak normal. Maksud baginda, kepala baginda itu besar, begitu juga baginda, badan baginda juga besar. Cuma besar itu kata ulama menunjukkan kepada kelebihan akal baginda sallallahu alaihi wasallam mengatasi orang lain. Saltal jabin, dahinya luas, dahinya apanya, kata licin tidak licin, maknanya luas. Azajjal hajibaini, kening baginda sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bertangkup. Ada mengatakan bertangkup, ada kata tak bertangkup, hampir-hampir bertangkup. Azimal jabhah, besar dahi baginda. Saltal jabin itu apa dia ni, bercahaya pelipis baginda. Azimal jabhah tu baru dahinya luas. Ahdabal ashfar, mata baginda sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan apa dia, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad, jangan sebut lagi. Ada ajal ainaini, angkat dulu, nanti mari tu ayat. Ada ajal ainaini, matanya bercelok, bagai putih tapi kawasan mata baginda tu gelap. Mana kawasan sekitar mata ni gelap. Baginda cerah putih tapi kawasan sekitar mata ni gelap. Aqnal anfi, tengok orang Yaman tu lah, tengok orang Yaman tu. Orang Yaman tu hak cerah-cerah tu, kalau tengok sekeliling mata dia gelap. Aqnal anfi, hidungnya mancung. Ada yang mengatakan hidungnya besar, sebenarnya tidak besar. Hidung baginda Nabi tu nampak macam besar sebab cahaya, ada cahaya. Jadi kelihatannya besar. Sebenarnya tidak, yang kerana lahu nurun asilul khaddain, apa, sangat polos pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kathul lahyati, itu lebat sekali janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Shathnul kaffain wal qadamain, sangat tebal dua tapak tangan baginda dan juga dua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu la rajilan wala sabita, adalah rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu mudah tidaklah lurus dan tidak kerinting. Maknanya sedang-sedang antara dua tu. Tidak terlalu lurus dan bukan kata letak sisi tu jatuh, tidak. Bukan begitu rambut Nabi. Bahkan rambut Nabi beralun. Walam yakun bil-tawili wala bil-qasiri, dan baginda tu bukan terlalu tinggi. Dalam riwayat lain bil-tawilil mumaghat, kata Sayyidina Ali, bukan melampau tingginya. Wala bil qasiri, dan juga bukan rendah. Maknanya sedang-sedang, tidak tinggi sangat, tidak rendah sangat. Akan tetapi kata Imam Al-Qastalani, baginda tidak berjalan dengan sesiapa pun melainkan orang akan nampak baginda tu yang paling tinggi. Kalau Nabi berjalan, orang nampak Nabi lah yang paling tinggi. Wa kana hasanas sauti, dan adalah baginda itu sangat indah suaranya. Sangat sedap suaranya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabiyyuka hasanas saut, ada disebut oleh seorang sahabat kepada tabi'in, Allah Taala tidak menghantar seorang nabi kepada umatnya melainkan dia mempunyai suara yang paling elok, dan adalah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat elok suaranya. Disebut oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, ini satu kitab yang bagus, Syama'ilur Rasul, karangan Syekh Abdullah Sirajuddin. Ia lain daripada Syama'il Syekh. Dia ada perincian yang tidak ada pada kitab-kitab Syama'il. Jadi antara kitab Syama'il yang bagus ialah Syama'il selain daripada Imam Syama'il Tirmizi, Syama'il Syekh Yusuf An-Nabhani. Syama'il Syekh Yusuf An-Nabhani ni Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul. Yang ketiga yang disebut, yang dibaca oleh para alim ulama di zaman kita ialah Syama'il Ar-Rasul kalangan Syekh Abdullah Sirajuddin. Dalam kitab tu disebut bahawasanya suara baginda sallallahu alaihi wasallam itu
lantang dan ada serak-serak sikit. Serak-serak yang menarik orang. Wa kana akthara, bukan serak sangat, serak yang menarik. Bila Nabi bercakap dengan lantang tu ada serak sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akthara dhahkihi tabassum, dan kebanyakan ketawa baginda itu senyum. Mana Nabi tidak ketawa terbuka mulut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya dibilang beberapa kali peristiwa sahaja Nabi ketawa sehingga ternampak gigi baginda. Dan telah ditulis oleh ulama tentang peristiwa itu. Kitab satu khusus. Kitab khusus tentang peristiwa-peristiwa bilakah Nabi ketawa tengah-tengah mulut. Hanya beberapa kali. Jadi kenapa tak ketawa tu? Sebab bila Nabi ketawa, Nabi tersenyum, keluar cahaya daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jarang. Biasa nampak, bahkan senyum pun jarang nampak gigi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana masyuhu takaffua, dan adalah perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam itu cepat. Takaffua ada kata tawakkuk, dalam setengah riwayat tawakkua, macam bertungkat. Tawakkua, kalau riwayat yang tawakkua tu mana bertungkat. Wa ka'annama yanhad, tapi yang masyhurnya takaffua, mana jalannya cepat sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama yanhadhu min sababin, seolah-olah baginda itu turun daripada tanah tinggi, bagaikan orang berjul. Jadi saya berasa nak memperagakan perjalanan yang ditunjukkan kepada kami oleh Syekh Nuruddin ketika kami belajar kitab Syama'il dengan beliau dulu. Jadi kata beliau, Syekh Ismail Osman Zain Al-Yamani berjalan seperti mana yang ditunjuk. Saya cuba tunjukkan ni, jadi ke tidak tu pasti tak jadi, tapi cubalah. Mudah-mudahan boleh pahala. Jadi itu yang diperagakan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari dahulu. Dia macam kapal menempuh ombak. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana masyuhu takaffuhan ka'annama seperti turun daripada tempat tinggi. Wa kanat ar-raihatu at-tayyibatu sifatuhu, dan adalah bau yang harum itu sifat baginda. Wa illam yamassa tiba, situ sifat tahu, situ ada sifat tahu. Kau lain sikit. Kerana sentiasa bau harum. Bahkan kalau bau harum itu disebut oleh guru kita seharian. Kalau Nabi lalu di satu kawasan, bau tempat itu akan orang tahu Nabi lalu tu, Nabi dah lalu di kawasan ini hari ini. Jadi bau harum tu seharian di tempat yang dilalui oleh Nabi. Dan manusia akan tahu budak ini pernah dipegang oleh Nabi hari ini dengan sebab bau sedap pada kepala dia, kekal sehari kot. Bila Nabi pegang kepala budak, maka akan berkekalan baunya. Dan ada hak lebih, ada hak sepanjang usianya bau sedap, sebab dia dipegang oleh Nabi SAW. Ada seorang daripada sahabat, masa dia kecil dia sakit, dibawa kepada Nabi SAW masa dia kecil. Maka Nabi menggosokkan kepala dia. Jadi nama dia apa dia? Nama dia saya ingat nama dia. Disebut oleh Syekh Said Abdullah Siddiq Umari dalam kitab dia Afdalul Maqul ila Fadailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang berkenaan kata cucu beliau, sahabat tu bila cucu dia cerita, datuk aku ni kalau orang sakit, kalau orang ada kambing ke, manusia ke, budak ke yang kembung, semua orang bawa pergi ke dia. Kembung, segala jenis kembung boleh bawa pergi ke dia. Maka dia pegang kepala dia, Bismillah ala barakati yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan tangan tempat orang sakit, orang akan sembuh. Ya Allah, dengan nama Allah, dengan berkat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia letakkan, maka sembuhlah orang yang tu
Tu zaman cucu dia cerita. Mana cucu dia cerita kesan daripada keberkatan diletakkan tangan oleh Nabi SAW. Jadi ada seorang sahabat yang sakit, Nabi letakkan tangan tempat dia sakit. Maka bau semerbak, bau dia tu penuh. Sampai ke tua. Isteri dia berkahwin 4. Isteri dia beli segala banyak wangi, tak boleh lawan. Bau sedap yang ada pada tubuh sahabat yang tersebut. Itu hai'ah ni sifat luaran. Khalq. Akhlaquhu ini sifat dalaman, sifat peribadi. Kata ulama yang tadi tu, kita dapat pahala dengan semata-mata tahu. Bitta'alluq. Dengan semata-mata kita pautkan hati kita dengan rupa parah Nabi SAW, maka kita sudah dapat pahala. Adapun akhlak, pahalanya kita dapat bila kita tahaqquq ataupun takhalluq. Kita memakaikan akhlak tu pada diri kita SAW. Wa kama kana akmalan nasi khalqan fahuwa akmaluhum khuluqa. Dan sebagaimana adalah baginda itu manusia yang paling sempurna pada kejadian rupa parah fizikalnya, fahuwa akmaluhum khalqa. Maka baginda jugalah orang yang paling sempurna dari segi akhlaknya. Karena itulah Nabi mengajar kita setiap kali kita menilik cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, rupa sebagaimana kamu indahkan wajahku pada zahirnya, maka indahkanlah perangai aku pada batinku. Wa asmahum aqla, dan yang paling tinggi akalnya. Muhibban lil fuqara, mencintai orang-orang yang fakir. Nabi cinta dan Nabi kasih kepada orang-orang yang fakir. Nabi mendekat kepada orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang-orang yang miskin. Matikanlah aku sebagai orang miskin dan bangkitkanlah aku sebagai bersama dengan kumpulan orang-orang yang miskin. Bahkan Nabi minta dengan Allah Taala dua doa. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta kasih kepadamu dan kasih kepada orang yang dikasihi oleh kamu. Dan juga lagi wa hubbal masakin. Nabi minta juga. Minta supaya cinta kepada orang miskin. Wa ra'ufan bin nas. Jadi kalau betul-betul kita kasih kepada orang yang lemah, orang yang daif, orang di Gaza, maka tanda betulnya kita tolong orang dekat kita ni. Orang dekat dengan kita ni. Maknanya hak duduk di kawasan Kota Baharu ni, hak di Malaysia ni. Qala wa kana la yaghdabu illa lillah. Dan baginda tidak pernah marah melainkan kecuali kerana Allah. Mana kalau kerana diri baginda, tak sama sekali, dimaafkan semuanya. Lam yakun sababan, baginda tidak pernah mencela, tidak pernah menudingkan jarinya kepada sesiapa. Ni sababah ni, jari sababah. Nabi kita SAW tidak pernah mencela sesiapa. Bahkan Nabi kalau Nabi isyarat begini. Dan Nabi tak pernah menyalahkan pada sesiapa. Nabi tidak pernah lam yuwajih ahadan bisu. Tidak pernah Nabi sebut benda yang tak baik. Bahkan ada seorang sahabat yang penampilannya tidak lawak, maka Nabi SAW beritahu kepada sahabat yang lain, amma yajidu hadha ma yuslihu bihi hay'ata. Dia ni tak ada kau sikat-sikat nak betulkan penampilan. Nabi tak sebut kepada orang tu. Nabi beritahu kepada orang, beritahu dia. Baiki penampilan dia sallallahu alaihi wasallam. Wala fahasyan, tidak pernah bercakap dengan percakapan yang keji, jauh sekali nak mencarut. Wala la'anan, dan juga tidak pernah melaknat, tidak pernah mencaci, tidak pernah menyumpah. Wa kana syadidal khaufi minallahi ta'ala, dan adalah baginda sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kenal Allah dan dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana syuja'an, dan baginda adalah orang yang paling berani. Pernah didengar suara gempar di Madinah, macam ada tentera ataupun ada orang ambush. Maka pada satu malam, kata para sahabat, kami bergegas menuju ke tempat bunyi suara itu. Maka kami lihat Nabi Muhammad SAW balik daripada tempat itu. Mana Nabi sudah balik.
Daripada tempat tu Nabi naik kenderaan kuda yang tidak berpelana. Malah Nabi tu lopak atas kuda, Nabi tu pergi. Cucu. Maka Nabi kata lan tura'u. Tak ada benda yang perlu ditakuti. Tak ada apa. Tak tahu lah kau orang lari-lari dah ke. Sudah dah ke. Malah Nabi balik Nabi yang balik daripada orang sahabat baru nak pergi. Nabi sudah balik dah. Daripada tempat tu. Mana orang baru duduk cari golok pagar masa tu. Cari golok pagar, Nabi pergi dah. Nabi pergi dah ke tempat tu. Dan bila sahabat-sahabat pergi, Nabi sudah jalan balik. Lantur, tak ada apa dah, balik. Qala wa kana syuja'an qawiyan, sangat-sangat kuat. Kuat tu mengatasi semua orang. Jawadan, dan sangat pemurah. Bila berani memang pemurahnya luar biasa. Kariman, sangat mulia. Ila ghairi dhalika minal akhlaqil aliyah, daripada selain dan banyak lagi sifat akhlak-akhlak yang tinggi. Wal awsafil karimah, dan juga sifat-sifat yang sangat mulia. Wal akhlaqil fakhimah, dan pribadi-pribadi yang sangat agung, yang sangat besar. Jadi cukuplah kalau kita nak tahu Nabi kita ni Muhammad. Nabi kita Muhammad, maksudnya Nabi kita tu sangat-sangat terpuji. Banyak sekali sifat-sifat kepujian yang ada pada baginda. Tapi yang paling tinggi pujian yang Allah Ta'ala sebut dalam para Nabi dalam Quran ialah wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang paling tinggi. Nabi Ayub dipuji dengan sabarnya. Maka itu sifat keistimewaan yang ada pada Nabi Ayub. Nabi Musa tu itu khalilu wattakhadha, itu dipuji kerana Khalilur Rahman, kerana kullahnya. Maka Allah Ta'ala puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Maknanya Nabi itu sifat terpuji, akhlak baginda yang apa keistimewaan Nabi dengan dibandingkan nabi-nabi yang lain ialah akhlak. Semua nabi-nabi berakhlak belaka, tapi kemuliaan Nabi Muhammad ialah pada akhlak. Akhlak yang paling tinggi. Jadi kalau kita ni tidak menjaga akhlak ataupun tidak berusaha untuk mencontohi baginda dan mencontohkan baginda kepada orang lain, maka kita ni belum lagi jadi umat Nabi SAW yang sebetul-betulnya. Jadi mukjizat tu baik. Sini masuk pada bahagian dalail. Mukjizat ini satu bahagian daripada ilmu-ilmu kenabian. Mukjizat Nabi SAW ini Nabi paling banyak. Nabi yang paling banyak mukjizat ialah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak ulama-ulama bahkan mukjizat Nabi itu mutawatir. Tidak ada satu mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu melainkan diberi kepada Nabi Muhammad itu lebih besar daripada Nabi Muhammad. Jadi itu kita kena yakin. Itu termasuk daripada fadail. Mukjizat dan juga fadail. Pada mukjizat pada masa-masa sama dia kelebihan Nabi Muhammad SAW paling banyak daripada nabi-nabi lain. Dan juga setiap satu mukjizat Nabi itu mengatasi mukjizat-mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi yang lain. Minhan syiqaqul qamar. Antaranya ialah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan itu peristiwa yang berlaku di Mekah. Wa nab'ul ma'i min baini asabi'ihi, dan keluarnya terpancarnya air daripada celah-celah jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbelahnya bulan itu mengatasi terbelahnya laut. Terbelah laut tu luar biasa tu. Tapi terbelahnya bulan tu lebih besar lagi daripada terbelahnya laut. Wa nab'ul ma' min baini asabihi, keluarnya air daripada celah-celah jari baginda itu lebih besar daripada keluarnya air daripada batu. Sebab batu tu memang tempat keluar air. Mana kawasan bukit tu memang tempat keluar air. Walaupun ajaib juga keluar 12 tu. Tapi masih lagi lebih ajaib lagi air yang keluar daripada celah jari baginda. Bahkan itu kata ulama, air yang paling mulia di alam wujud ini, bahkan di akhirat juga, wa afdalul miyahi ma qad naba' min baini asabi'in nabiyyin muttaba'. Air yang paling mulia itu mengatasi segala-gala air. Bahkan kata setengah ulama lebih mulia daripada telaga Kautsar. Qala min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam wa takthirut ta'amil qalil, memperbanyakkan makanan yang sedikit, wa ghairi dzalika,
dan selain daripada demikian itu. Qala wa a'zamuha, dan yang paling agung daripada segala mukjizat Nabi SAW itu kerana dia berkekalan, ialah Al-Quranul Karim. Ialah Al-Quranul Karim alladhi ajazatil arabu anil ityani bi aqsari suratin min mithlih. Itulah yang lemah daripadanya orang Arab untuk mendatangkan dengan serengkas-ringkas surah daripada seumpama Quran. Surah yang paling ringkas daripada Quran surah Inna A'tainakal Kautsar. Maka seperti surah Inna A'tainakal Kautsar pun tidak mampu dibawa datang oleh orang Arab. Dan untuk pengetahuan semua, Inna A'tainakal Kautsar itu bukan sahaja mukjizat dari segi balaghahnya, bukan sahaja mukjizat daripada bacaannya, mukjizat juga dari segi perkhabaran benda gaib. Mukjizat juga tentang sebagaimana yang kita tahu Nabi kita SAW, anak cucu baginda, anak-anak Nabi semuanya wafat. Mana orang tahu Nabi SAW tu akan ada keturunan? Tak ada orang tahu. Tapi disebut ada hujung ayat tu, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah putus keturunan. Baik Nabi? Nabi tak akan putus keturunan. Siapa pun dakwa kata Nabi putus keturunan, dia tak erti. Tak pernah baca Quran. Tak pernah baca surah Inna A'tainakal Kautsar. Orang yang membenci kamu putus keturunan. Mana keturunan Nabi tak akan putus. Jadi daripada Siti Fatimah alaihissalam, ya, tidak akan putus. Daripada zuriat keturunan Siti Fatimah alaihissalam. Jadi itu lemah. Jadi walaupun orang cuba nak bunuh kau, anak cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Musanna cuba dibunuh, tu juga masih ada keturunan dia daripada Idris bin Idris Ibn Hasan dan Musanna. Daripada anak cucu Sayyidina Husain semua dibunuh. Tiba-tiba selamat Ali Zainal Abidin. Kenapa? Sebab inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepada kamu, dia lah putus keturunan. Nabi Muhammad tak akan putus keturunan. Kalau buat bom biologi nak bunuh keturunan Nabi SAW sekalipun, akan ada lagi anak cucu Nabi SAW atas muka bumi ini. Bahkan selagi mana ada keturunan Nabi atas muka bumi ini adalah Quran. Nubdhatun min jawami'i kalimihi. Mana kalau selagi ada Quran, tak kiamatlah kita ni, insya-Allah. Lagi tidak akan diangkat Quran daripada bumi ini. Nubdhatun min jawami'i kalimihi. Ini satu cebisan daripada kalimah-kalimah baginda, percakapan-percakapan baginda yang sependek tapi menghimpunkan banyak makna. Sebenarnya haling ilmu yang khusus. Satu bahagian daripada khususiat Nabi. Satu bahagian daripada khususiat Nabi ialah wa khussa bi jawami'il kalim. Allah Taala mengkhususkan Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Pertamanya, percakapan Nabi itu wahyu daripada Allah. Yang kedua, percakapan Nabi itu sedikit lafaz banyak makna. Jadi satu daripada lafaz hadis Nabi itu, ulama beramal 70 tahun. Bahkan Imam Suyuti tulis syarah satu kitab, satu hadis. Syarah satu kitab. Jadi kita ni pendek last kali ni, kita nak laju ni. Dalam masa 4 minit ni, insya-Allah. Tak apa. Jadi kita tak akan sebutlah pasal riwayat dia, sanad dia ke apa sekali, itu kita sebut pada makna dia saja dah. Qala radhiyallahu anhu, antara lafaz-lafaz Nabi yang sedikit tapi banyak makna, al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Berjimat cermat dalam perbelanjaan itu separuh kehidupan. Wa tawaddudu ilan nasi, dah ilan nas ada. Dalam kitab Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas ada ilan nas. Wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli, dan berbaik-baik, berkasih sayang dengan manusia itu, mana itu separuh daripada akal. Separuh daripada akal ialah kita berbaik-baik manusia. Mana kalau kita balas tu ada akal. Wa husnus su'ali nisful ilmi, dan pertanyaan yang elok itu separuh ilmu.
Jadi ni daripada iktisad sampai ni 10 ilmu itu satu hadis. Satu hadis disebut oleh Kashful Khafar. Nak tahu darjah hadis apa tak ada Kashful Khafar lah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa kamu nak. Tu hadis Nabi dah juga disebut oleh Nabi-Nabi terdahulu. Dah tak malu gak buatlah. Dah tak malu gak buatlah. Ni pun panjang hadis. Kira-kiranya al-bala'u muwakkalun bil mantiqi ataupun bin nutqi. Situ bin nutqi. Ha? Bin nutqi. Sini bin salah cetakkan. Al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bala tu diwakilkan dia, diwakilkan, diserahkan kepada percakapan. Maknanya kalau kadang-kadang kerana kamu bercakap tu ketipu bala. Jangan duk bercakap kan. Jaga mulut, maka tak kena apa-apa. Apa sebab kadang-kadang duk kata begitu, kata gini, sudahlah aku, jadi sudah. Benasalah aku, jadi benasa sungguh. Pasal sabar, diam tu. Qala at-taubatu tahdimul haubah. Taubah itu akan membinasakan segala dosa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu-ibu. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Mana khidmat kepada ibu. Ada seorang wali Allah di negeri Hadramaut. Dia tidak akan tidur malam dia, melainkan dia pecek kaki ayah dia sampai ayah dia tidur. Al-hikmatu dalatul mu'mini yaltaqituha haitsu wajadaha. Bermula kebijaksanaan itu barang yang hilang daripada kalangan mukmin. Maka dia akan kutip di mana saja dia jumpa. Di mana saja tu, di mana saja dia jumpa dia ambil. Sebab apa? Sebab tu barang kita yang hilang. Kita kutip di mana saja kebijaksanaan tu kita temui. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Khaliqun nasi bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebajikan itu seperti dia yang melakukan kebajikan. Ad-dalu 'ala syarri kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kejahatan, mana mengajar orang jahat, dia juga seperti orang buat benda jahat. Ra'sul hikmati makhafatullah. Kepala bagi hikmah itu ialah takut kepada Allah. Jadi kata guru kita Syekh Mustafa Abu Sulaiman dulu, dia selalu sebut. Dia kata hikmah ini ialah salah satu daripada 3 bucu. Hikmah ini ialah salah satu daripada 3 bucu. Dia kata bucu yang 2 di bawahnya ialah ilmu. Yang keduanya ialah pengalaman. Bucu yang pertamanya ialah ilmu, bucu yang kedua ialah pengalaman. Capur 2 tu hikmah. Maka Nabi sebut kemuncak hikmahnya takut pada Allah. Kemuncak hikmah tu ialah takut kepada Allah. As-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang bertuah, orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang mengambil nasihat ataupun orang yang mengambil pengajaran dengan orang lain. Kalau tengok orang lain dia ambil pengajaran. Benda berlaku pada orang lain tapi dia ambil pengajaran. Tu al-sa'idu man wu'idha bighairihi. As-sabru miftahul faraji. Sabar itu anak kunci bagi kelapangan. Al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrahu. Mengumpat itu engkau menyebut akan saudara kamu dengan perkara yang dia tak suka. Qulil haqqa walau kana murran. Sebutlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Sebutlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Al-qana'atu kanzun la yafna. Sikap qanaah, sikap berpada itu satu perbendaharaan. Itu gedung yang tak akan habis. Bukan kata syarat kena ada duit dulu tak. Duit tak ada, okey. Asalkan ada sifat qanaah, hak tu tak habis. Kanzun la yafna. Al-qanaatu kanzun la yafna. Tapi kalau nak ni tak akan pernah cukup. Tak akan pernah cukup.
Hak tak habisnya qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara kebajikan itu sedekah. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta nasihat itu mestilah seorang yang amanah. Ma khaba man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang melakukan istikharah. Wala nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang bermesyuarat, minta pandangan dengan orang. Tak akan menyesal. Wala alaman iktasada, itu satu hadis tu. Dan juga tidak akan jadi miskin, tidak akan jadi papa orang yang berjimat cermat. Tu sekali tu. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala ala man iktasad. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada tanda keelokan Islam seseorang itu dia meninggalkan perkara yang tidak layak bagi dia, yang tidak penting bagi dia. An-nasu 'alimun wa muta'allimun wala khaira fi ma bainahuma. Dia kata bermula orang manusia itu sama ada orang alim ataupun orang belajar. Mana orang belajar daripada orang alim. Wala khaira fi ma bainahuma. Tak ada kebaikan pada orang yang di antara kedua-dua tu. Mana kalau tak alim pun tidak, belajar pun tidak, entah kata apalah. Qala hal yakubbun nasa ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah yang menghumbankan manusia di atas wajah-wajah mereka itu, di atas muka-muka mereka itu, melainkan hasaidu alsinatihim, melainkan tuaian-tuaian hasil ketam, katanya Syekh Qadir Mandili. Ketaman-ketaman daripada lidah-lidah mereka itu. Jadi hal ni pun termasuk daripada al-bala' muwakkalun bil mantiq. Bala ni mengikut mulut. Kalau kita tak cakap, tak kena bala. Bala paling besarnya di akhirat. Nauzubillah min zalik. Jadi katanya Syekh Zaki Ibrahim, semua benda baik daripada mulut dan semua benda jahat pun daripada mulut. Hak beriman pun dengan mulut, hak tak beriman pun kerana tak mengucap ke. Hak buat baik dengan orang pun dengan mulut, hak balas dengan orang pun dengan mulut. Nikah pun dengan mulut, cerai pun dengan mulut. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Sekalian makhluk tu semua mereka itu di bawah tanggungan Allah. Wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalih. Dan yang paling dicintai oleh Allah kepada Allah, mana yang daripada ahabbum wa ahabbul khalqi ila Allah, mana yang paling dicintai oleh Allah kepada Allah, itulah yang paling memberi manfaat di kalangan mereka kepada tanggungan-tanggungannya. Manusia yang paling memberi manfaat kepada orang lain, itulah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadza akhiru ma yassarallahu jam'ahu. Inilah kata pengarang yang terakhir daripada barang yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghimpunkan dia. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang madzukir daripada awal kitab sampai ke akhirnya, ataupun ma yassarallah, apa yang telah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala ini, menjadi ikhlas, jernih, suci kepada zatnya yang maha mulia. Wa hasyarana fi zumrati sayyidil mursalin. Dan Allah Ta'ala menghimpunkan kita di dalam kumpulan, di dalam gerombolan penghulu bagi segala mursalin. Bifadlihi, dengan semata-mata kurnianya, wa karamihi, dan kemuliaannya. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita baca Fatihah sekali lagi untuk kepada para alim ulama kita, khususnya ulama-ulama yang telah menghimpunkan kitab-kitab sirah kepada kita, sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada pengarang kitab kita Syekh Muhammad Tahir bin Mas'ud Ad-Dabbagh Al-Hasani rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga kita baca Fatihah untuk kedua bapa kita dan juga muslimin muslimat, mukminin mukminat di timur dan di barat. Secara khususnya kepada semua umat Islam dan terutama yang ditimpa musibah di Gaza, di Palestin, di semua tempat yang mana ada susah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala membuka kepada mereka segala masalah mereka dan dilepaskan mereka daripada kesusahan mereka dengan berkat pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على أنفسنا وانصرنا على أعدائنا وانصرنا على النفس الأمارة بالسوء وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائنا من الصحاينة المعتدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم إنك قلت في كتابك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم انصرنا في حياتنا الدنيا. اللهم انصرنا في حياتنا الدنيا. اللهم انصرنا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم القيامة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا محبة فيه. اللهم زدنا معرفة فيه. اللهم عرفنا به. اللهم عرفنا به. اللهم عرفنا به. اللهم إنا عرفنا به وعلمنا قدره. اللهم اجعله قرة عين لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولذريتنا إلى يوم الدين. اللهم اجعل قرة العين لنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم قر أعيننا به صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أمته. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. اللهم اجعلنا في الرعيء الأول من أهل شفاعته بمنك وفضلك وجودك وعظيم جودك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة ما عندك وجلال ما عندك لتقصيرنا. اللهم لا تحرمنا ما خير ما عندك لسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا ما خير ما عندك لسوء ما عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Ya Allah. Boleh buat insya-Allah sebelum pada qasidah tu biiznillah taala. Jadi kalau kita nak riwayat kitab ini sampai pada kebenarannya, itu kita riwayat daripada guru kita lah. Secara khususnya daripada guru kita Syekh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala wa nafa'na bih wa ayyadahu wa nasarah, dan juga guru kita Syekh Mustafa Abu Sulaiman Adwi hafizahullah taala
dan juga daripada guru kita Syekh Ali Jumaah bin Muhammad Al-Azhari hafizahullah taala. Semua mereka itu daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah taala, daripada Syekh Muhammad Tahir bin Mas'ud Ad-Dabbagh Al-Hasani rahimahullah taala. Juga kita boleh riwayat daripada jalur Al-Musnid Syekh Muhammad Husni Ginting. Syekh Husni Ginting pernah mari, dia pernah mengajar di Madrasah Ahmadiyah. Masa last sekali dia mari mengajar sini, dia mengajar kitab Raful Astar. Jadi daripada Syekh Muhammad Husni Ginting bin Muhammad Hayat Al-Lankati rahimahullah taala, dan juga daripada guru kita Syekh Usamah Said Al-Azhari, daripada Said Abu Bakar Al-Habsyi, daripada ayahandanya pengarang kitab Ad-Dalilul Musyir, Ad-Dalilul Musyir ila falaki al-ittisal ila al-Bashir al-Nadir, iaitu Al-Sayyid Ahmad. Jadi Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar, guru Syekh Husni Ginting itu Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar, Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi. Jadi dia riwayat daripada ayah dia Qadhi Mekah, Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar. Boleh. Daripada Syekh Muhammad Tahir bin Mas'ud Ad-Dabbagh rahimahullah taala. Jadi kalau sahlah ijazah guru kita kepada kita, maka yang mana hadir pada malam ni dan juga siapa yang ikut secara live, insya-Allah taala maka dia diijazahkan dengan sanad ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima pada kita dan Allah taala memberikan kepada kita jaizah yang paling besar nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jaya. Apa sih?